Berita menarik hari ini, Desoka.com, Selasa 26 Oktober. Baiklah, kita mulakan berita menarik pada hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana 5 daerah mencatat peningkatan kes COVID-19 yang agak tinggi dan menyumbang kepada kenaikan kes baharu di Sabah dengan catatan 565 kes hari ini berbanding 450 kes semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, daerah Beaufort mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 30 kes kepada 48 kes hari ini. Katanya ia disusuli daerah Kota Marudu yang mencatat peningkatan 25 kes kepada 38 kes hari ini, diikuti Keningau dan Papar yang masing-masing mencatat peningkatan 19 kes dan Beluran meningkat 11 kes. Beliau berkata hanya 2 daerah mencatat penurunan signifikan hari ini, iaitu Kinabatangan turun sebanyak 27 kes kepada hanya 6 kes hari ini dan Tawau turun 12 kes kepada 5 kes hari ini. Bagaimanapun katanya daerah Ranau hari ini mencatat kes tertinggi, iaitu sebanyak 59 kes, diikuti Kota Belud 55 kes, Keningau dan Kota Kinabalu masing-masing 49 kes serta Beaufort 48 kes. Sementara itu, Kabinet Negeri hari ini mengesahkan pembinaan loji gas asli cecair LNG pesisir pantai yang pertama dan terbesar di Sabah oleh Petronas di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sabah Sogip di Sepitang. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata projek LNG itu yang tertakluk kepada keputusan pelaburan akhir FID pada 2022 adalah langkah yang betul ketika kerajaan terus mengusahakan lebih banyak peluang untuk mendapatkan hasil tambahan melalui penyertaan ekuiti untuk Sabah. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media selepas menerima kunjungan hormat Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Lokman Hakim Ali di Menara Kinabalu hari ini. Haji Ji turut memberi jaminan Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah JRS akan melihat lebih banyak pilihan untuk memastikan rakyat Sabah meraih faedah daripada sektor minyak dan gas negeri ini. Loji baru LNG itu dijangka meningkatkan jumlah pengeluaran LNG daripada 2.7 juta tan metrik setahun kepada 4.7 MTPA, iaitu menambah 2 MTPA lagi kapasiti pengeluaran LNG. Apabila beroperasi, loji LNG itu akan mengukuhkan lagi ekosistem bakat tempatan dan syarikat yang mempunyai kemahiran khusus untuk menjalankan operasi dan perkhidmatan sokongan. Aktiviti Front-End Engineering Design FEED untuk projek ini akan bermula pada akhir Oktober 2021 dan tertakluk kepada keputusan pelaburan akhir FID. Loji LNG pesisir pantai itu dirancang akan siap untuk bermula ready for startup pada akhir 2026. Seterusnya, UMNO Sabah akan mencari kaedah yang sesuai bagi membantu kempen calon Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka yang dijadualkan pada 20 November depan. Ia berikutan arahan terkini Kementerian Kesihatan Malaysia yang melarang sebarang perhimpunan berkaitan PRN Melaka berkuat kuasa semalam. Timbalan Ketua UMNO Sabah Datuk Yaakob Han berkata larangan terkini KKM itu tidak menghalang UMNO Sabah untuk tampil membantu rakan sesama parti pada PRN berkenaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas hadir pada majlis serahan peranti cerdik Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Kinabalu di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tebobon hari ini. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin baru-baru ini mengenai komitmen UMNO Sabah menghantar jentera membantu kempen BN di Melaka. Ahad lalu Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menyatakan keputusan KKM untuk menguatkuasakan larangan tidak membenarkan sebarang aktiviti perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya. Sementara itu, mengulas lanjut berhubung peratusan jentera UMNO Sabah yang akan menyertai kempen PRN Melaka, Yaakob yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi AMT UMNO berkata pihaknya belum memutuskan perkara itu. Dalam hal berkaitan, Yaakob yang juga Ketua Bahagian UMNO Sepanggar berkata secara peribadi beliau begitu terhutang budi kepada UMNO Melaka kerana turun membantu kempen di kawasannya pada PRN Sabah tahun lalu.
Berita seterusnya, seramai 22 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menyertai pertandingan cabaran ujian kemahiran taktikal kebombaan UKTK peringkat kebangsaan 2021 secara dalam talian di seluruh negara. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Ali Ismail berkata, pertandingan yang diadakan buat julung kalinya itu berlangsung selama 2 hari itu bermula semalam dan berakhir hari ini. Katanya sebanyak 7 acara dipertandingkan iaitu 5 acara berkumpulan, manakala 2 lagi secara individu membabitkan anggota dan pegawai di seluruh negeri Sabah. Muhammad Ali berkata pasukan JBPM Sabah diwakili 22 anggota termasuk 2 wanita daripada 25 balai bomba dan penyelamat BBP di seluruh negeri. Katanya setakat ini prestasi pasukan JBPM Sabah memberansangkan dan pencapaian menerusi catatan masa juga amat baik. Ia disertai oleh 16 pasukan JBPM daripada seluruh negara dan keputusan pertandingan ini dijangka akan diumumkan petang hari ini. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan selama 14 hari sehingga 11 November depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, perintah berkurung itu meliputi perairan Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytihar antara 6 petang hingga 6 pagi. Idris berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S-Zone. Katanya ia juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat serta yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.